Waalaikumsalam. Dengar tak suara? Mohon respon. Suara dengar tak? Jelas tak jelas? Mohon respon sikit. Suara jelas tak jelas? Waalaikumsalam. Ilham Safwan. Jelas ha? Alhamdulillah. Putrajaya clear? Alhamdulillah. Putrajaya clear. Belah-belah utara ada? Utara. Pantai Timur. Okay, mohon share, insyaAllah. Sekejap lagi insyaAllah kita akan mulakan kuliah kita pada malam ini. Tapi sebelum tu saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian untuk bagi respon sama ada jelas tak jelas suara saya ni. Clear tak clear? Alhamdulillah, Sungai Buloh clear. Putrajaya clear, Sungai Buloh clear. Alustar jelas, alhamdulillah. Abu Ammar Al-Mahmudi, CEO kita, masya-Allah, tabarakallah. Ustaz Malik, assalamualaikum, rahmat dan rahmat Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Ustaz Malik. Hari ini kita bersiaran langsung dari negeri Johor. Daripada negeri Johor, kita bersiaran langsung daripada selatan tanah air. Selatan tanah air, insya-Allah. InsyaAllah kita cuba dapatkan dalam 50 penonton, kita akan mula insyaAllah. Mohon share. Hari ini kita bersiaran langsung menerusi page Az-Zuhar Group Travel and Tours dalam episod yang ke-22 bersama dengan saya, Puas Ahmad Nasrul bin Hamdan, insyaAllah. Jadi sebelum tu mohon untuk para penonton sekalian untuk kita kongsi, share. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi manfaat dan juga memberi kebaikan kita bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat insya-Allah. Nur Fazila Bahrum, alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Ila Jalila, utara clear, alhamdulillah. Abu Naim, Shelu, okey, share. Malam ni insya-Allah kita nak cerita-cerita berkaitan dengan sahabat Nabi SAW. Abu Ammar Al-Mahmudi, CEO Az-Zuhar Group Travel and Tours. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Kita doakan mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ini dalam page Az-Zuhar Group Travel and Tours sentiasa dalam keadaan sihat dan
di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ros Merah, alhamdulillah. Pelabuhan Kelang clear, alhamdulillah. Iqbal Ali, nilai clear, alhamdulillah. Johor mana Johor? Johor, ada Johor. Johor, Johor. Umi Maryam Abdul Ghani, Taman Bandar Senawang clear, alhamdulillah. Syahidi Arifin, sahabat kita daripada Johor. Lama tak jumpa Ustaz Manasrul. InsyaAllah habis PKP ni insyaAllah kita bergabung kembali insyaAllah. Arifin Mahzus, saya dari Johor. Johor kat mana? Hari ini kita bersiaran langsung daripada tanah air di sebelah selatan tanah air, insyaAllah. Jam sekarang menunjukkan pukul 8.03. InsyaAllah kita tunggu seminit dua lagi, insyaAllah. Arifin Mahfuz, selamat, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat bersama dengan kita pada malam ini. Wawalia daripada Johor. Muar. Muar ke Muar? Muar. Sendayan clear, Syahir Amin, alhamdulillah. Kuala Lumpur clear, alhamdulillah. D.A. Muhammad. Fadil Ramli, alhamdulillah clear, alhamdulillah. Fadil Zamri. Mohon share dulu, mohon share. Lubuk Katong clear, alhamdulillah. Zulmus, Masya Allah, lama tak jumpa. Zulmus ni banyak bantu saya ni waktu di Mekah baru-baru ni. Tahun 2018. Jemaah Sofwah. Terima kasih banyak bantu. Ingat Abang Zulmun noh. Ingat, mana boleh tak ingat. Okay, mohon share dulu, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan mula. Ke dah boleh mula dah? Ustaz Malik, dah boleh mula belum? Hari ini kita bersiaran langsung daripada selatan tanah air, daripada Johor. InsyaAllah bersama dengan saya untuk siri yang ke-22. Pejam celik hari ini dah masuk siri yang ke-22 dah, insyaAllah. Kita akan teruskan kuliah kita ni sehinggalah tamat mungkin PKP kita ni. InsyaAllah kita akan isi dengan kuliah-kuliah yang bermanfaat daripada pembimbing Umrah Az-Zuha ataupun PUAS. Dan pada malam ini untuk giliran saya, iaitu pada episod yang ke-22, kita akan sama-sama bersembang-sembang, bercerita berkaitan dengan sahabat Nabi, insyaAllah. Sembang dulu Ustaz, pengalaman PKP di Johor. Masya Allah. Di Johor ni, tak silap saya, negeri yang ketiga kot, yang paling ramai diuji dengan Allahumma salli ala Muhammad, COVID-19 ni. Dan setakat ni kita di Segamat masih dalam kondisi yang pertengahan lah, belum merah lagi. Harapnya jangan merah lah. Dan sekarang ni kita menumpukan kepada
keluarga kita lah di rumah, insya-Allah. Jadi kita buat yang terbaik untuk anak isteri kita, ya. Dan pada malam ini kita berkuliah bersama-sama, bersembang sama-sama. Mudah-mudahan kita boleh ambil ibrah sama-sama dan kita akan ambil pengajaran daripada apa yang bakal kita sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Macam mana keadaan Johor? Johor, alhamdulillah, setakat ni segamat, alhamdulillah. Baik-baik saja, tenang-tenang saja. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, jemaah saya daripada Segamat seorang pada tahun 2018, jemaah umrah Sofah telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19, ya, Tuan Haji Aziz. Saya kira ini hari yang ke-15 untuk beliau berada di Kelang di sana. Apapun kita doakan, mudah-mudahan semua rakyat Malaysia yang sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesihatan dan dimudahkan urusan mereka, insya-Allah. Encik Lam, kos iTech Kuza, jumpa kita, ya, dalam live pada malam ini, insya-Allah. Okay, seminit lagi, insya-Allah. Kita akan mula. Mohon share dulu, mohon share, insya-Allah. Moga Allah sembuhkan segera, insya-Allah. Berkat doa sahabat-sahabat, ya. Doa kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala sembuhkan. Dan berita hari ini kita menunjukkan ada penurunan, ya, dari kadar positif COVID-19, dan kita mengharapkan supaya penurunan ini berterusan, sehinggalah ke saat ataupun ke satu tahap yang paling cepat, ya, insya-Allah. Kota Baru clear, alhamdulillah. Clear, Salam dari Kota Baru. Sungai Petani clear. Abu Ramadan, masya-Allah. Saya rasa kita boleh mula kot, insya-Allah. Boleh mula, Alan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menonton. Mohon share. Muhammad Nazran jelas, alhamdulillah. Great, okey, alhamdulillah. Baik. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
dan janganlah kamu mati melainkan dalam agama Islam. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya di episod yang ke-22 siri taklimat ataupun kuliah ringkas bersama dengan puas ataupun pembimbing Umrah Az-Zuha Ahmad Nasrul bin Hamdan dengan tajuk yang sangat besar, iaitu berkaitan dengan ketokohan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kerana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, seterusnya kurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan, seterusnya dapat melaksanakan ibadah dan juga melaksanakan kewajipan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Taala. Kalau sekiranya kamu bersyukur padaku, maka aku akan tambah nikmat kepada kamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Adapun kalau sekiranya kamu kufur, ingkar kepadaku, tunggulah azab pedih daripada Allah Ta'ala itu yang akan menimpa akan kamu. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, terutamanya nikmat kelapangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita pada saat ini untuk sama-sama kita mendengar kuliah yang bakal disampaikan pada malam ini, dan mudah-mudahan kuliah pada malam ini memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang menonton pada malam ini dalam page Az-Zuha Group Travel and Tours untuk siri episod yang ke-22 pada malam ini. Dan hari ini kita nak bicara berkaitan dengan sejarah. Bicara berkaitan dengan ketokohan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dengar tentang sejarah ni, ada kebanyakan orang dia tak suka, tak minat tentang sejarah. Tapi pasti dan pasti kalau sekiranya kita teliti betul-betul sejarah Nabi SAW dan para sahabat, kita boleh mengambil pelbagai ibrah dan juga pengajaran daripada sejarah yang kita baca dan yang kita dengar itu. Mudah-mudahan pada malam ini kita boleh ambil pengajaran, boleh ambil intipati, input-input yang berguna untuk kita gunakan input tersebut sepanjang kehidupan kita dan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang sebut tak kenal maka tak cinta. Siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Nama sebenar Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'ad bin Malik bin Wahid bin Abdul Manaf Az-Zuhri, atau sering disebut sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia panjang tapi disebut sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab apa dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas sedangkan tak ada pun nama Waqqas belakang tu? Waqqas itu diambil daripada gelaran bapanya. Yang mana makna Waqqas dalam bahasa Arab disebut sebagai pancung. Bertepatan dengan pekerjaan bapa Sa'ad ini sebagai tukang sembelih binatang korban di waktu hari raya korban. Jadi nama tersebut diambil dan dijadikan sebagai nama untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Itu nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun keturunan dia, keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, datuknya bernama Wahib bin Abdul Manaf. Bapa saudara kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Maksudnya Wahib dan juga Wahab ini adalah adik-beradik. Wahab ini ayah kepada Aminah. Aminah ini siapa? Aminah ini isteri kepada Rasulullah sallallahu Aminah ini ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi dua pupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia ada pertalian darah di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada pertalian darah di situ. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga
disebut oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, menggelarkan dia sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Menunjukkan kehebatan, ketokohan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga digelar sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Kemudian ada juga yang menggelarkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebagai pahlawan Qadisiyah berdasarkan kepada peristiwa peperangan Parsi yang berlaku ketika mana zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini dilahirkan di kota Mekah pada tahun ke-23 sebelum Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. 23 tahun sebelum berhijrah, maka lahirlah insan yang bernama Sa'ad bin Malik ataupun disebut sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan lahir tersebut sebelum 17 tahun sebelum Nabi SAW menjadi seorang rasul. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ada yang sebut sahabat yang keempat, ada yang sebut 7. Ya. Tapi nak pasti Sa'ad ini merupakan di antara sahabat yang paling awal masuk ke dalam agama Islam. Ya. Yang mana pada ketika itu umur Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umur 17 tahun. Sangat muda. Kemudian penghujung hayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini diceritakan dia buta. Mata dia sakit. Kemudian dia meninggal dunia di istananya, iaitu di daerah Al-Aqiq, yang berjarak lebih kurang 5 batu atau 5 km daripada kota Madinah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal pada tahun lebih kurang dalam 55 Hijrah, dalam usia 85 tahun lebih kurang, dan dimakamkan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad di sebelah Masjidin Nabawi. Baik. Apa kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW pernah menyebut dia di antara salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga. Ni, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga. Subhanallah. Ya? Kalau kita tengok dalam sejarah di antara sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga, 10 orang. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Abu Bakar ini merupakan khalifah yang pertama dan lelaki pertama istihar masuk Islam. Dan dia merupakan khalifah yang dilantik selepas kewafatan Nabi SAW. Bila Nabi SAW wafat, maka para sahabat berkumpul di satu lokasi yang disebut sebagai Thaqifah Bani Sa'idah. Tahun lepas kita pergi tak sempat nak masuk sebab renovate. Saya tak pasti tahun ni boleh masuk tak? Sekarang dia dah boleh masuk belum? Ada boleh tolong respon tak? Ke masih tutup lagi? Dia tengah renovate. Jadi jemaah yang saya bawa Disember 2019 baru ni tak dapat nak masuk dalam Thaqifah. Kita boleh cerita kat luar saja. Nak ceritanya, Abu Bakar adalah khalifah pertama dan dia dilantik di Thaqifah Bani Sa'idah. Itu di antara sahabat yang pertama yang dijamin masuk syurga. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar Ibn Khattab. Dia merupakan orang yang bengis sebelum masuk Islam. Tapi bila mana masuk Islam, dia di antara yang disebut sebagai benteng Islam yang paling kuat setelah kemasukan dia ke dalam agama Islam. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Uthman bin Affan. Ataupun khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan. Hebat Uthman bin Affan ni, di zaman dia lah. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ni lah. Mulanya Al-Quran dibukukan. Sehingga sekarang kita dapat membaca Al-Quran. Subhanallah. Kemudian sahabat yang keempat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga, Ali bin Abi Talib. Yang terkenal sebagai sahabat yang cergas, yang banyak membantu Nabi. Dalam peristiwa hijrah Nabi, dia tidur di tempat katil Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Yang keenam, Zubair bin Awam. Yang ketujuh, Abdul Rahman bin Auf. Yang ke-8, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-9, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Naufal Adawi. Dan yang ke-10, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang Nabi SAW jamin masuk syurga. Bukan calon-calon orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan calon-calon orang. Nabi jamin masuk syurga. Subhanallah.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, untuk makluman tuan-tuan, puan-puan dan para penonton sekalian. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas di antara sahabat yang turut serta dalam kebanyakan peperangan. Dalam kebanyakan peperangan yang Nabi SAW pergi, Nabi akan bawa Sa'ad. Sa'ad akan ikut. Ya, Sa'ad akan ikut. Sebab apa dia ikut? Sebab ketangkasan, kehebatan dia. Ya, dalam mengendalikan panah dan sebagainya. Ya. Di antara peperangan yang Sa'ad bin Abi Waqqas ikut serta, di antaranya perang Badar Al-Kubra, ya, kemudian perang Uhud, Hudaibiyah, ya, juga mengikut dalam satu perang ataupun dilantik sebagai panglima tentera Islam dalam peperangan yang paling besar, iaitu perang Parsi. Di antara sejarah Islam, perang Parsi adalah perang yang paling besar, yang melibatkan lebih 30,000 tentera Islam, ya, berlawan dengan 120,000 tentera Parsi. Masya Allah. Ya. Ketika itu adalah Khalifah Umar Ibn Khattab yang menjadi khalifah. Umar panggil sahabat-sahabat, dia tanya, ni, kita nak pergi ke sempadan Kufah. Dan kita akan berperang dengan tentera Parsi. Lalu aku tanya pada kamu, wahai sahabat aku, siapa yang nak dilantik sebagai panglima ataupun ketua dalam peperangan ini? Lalu ketika itulah sahabat bangun bagi tahu, ya, kita lantik seorang yang hebat, iaitu si singa yang menyembunyikan kukunya. Yang dimaksudkan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Dalam peperangan tersebut, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentera Islam 30,000 orang lebih. Di antara 30,000 orang lebih itu, 300 adalah daripada kalangan sahabat Nabi SAW. 300 orang sahabat Nabi ikut serta dalam perang Parsi. Kemudian daripada 30,000 orang itu, 70 orang daripada kalangan ahli Badar yang pernah mengikuti peperangan Badar bersama dengan Nabi SAW. Dan 7 orang daripada tentera Islam adalah dari kalangan anak-anak para sahabat Nabi SAW. Maka peperangan itu berlaku, ya, dan Islam menang. Islam menang besar. Dan ketika itulah Allah Ta'ala bantu dengan datangnya ribut pasir dan sebagainya, sehingga sebahagian wilayah Parsi dikuasai oleh tentera Islam. Subhanallah. Siapakah panglima tentera ketika itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Sa'ad bin Abi Waqqas kecil, hobi Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak sama dengan kanak-kanak lain. Dia tak sama. Ya, dia tak sama dengan kanak-kanak lain. Yang mana kanak-kanak lain suka dengan hiburan, berfoya-foya, tapi Sa'ad dia tak suka. Ya, Sa'ad ini dia tak suka dengan foya-foya tadi. Ya. Kalau budak-budak lain suka dengan hiburan, minat dengan agama anutan kaum, nenek moyang dan sebagainya, tapi Sa'ad dia tak suka. Setiap kali ada upacara keagamaan, maka Sa'ad tidak akan bersama. Dia akan menjauhkan diri. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini disebutkan dalam kitab sejarah, dia mahir dalam menunggang kuda dan sifat dia berani. Kalau bak kuda ni bagi kat dia lah. Kita berhenti seketika. Kita hormati lawangan azan, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam ni dengar tak azan? Sekarang ni tengah azan ni. Dengar tak azan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Hajah Nurizan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita stop dulu untuk kita hormati laungan azan insya-Allah. Sekejap lagi kita sambung balik insya-Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. Jamilah Mustafa, biarpun kita tidak termasuk di kalangan 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah, tapi berdoalah kita semoga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jamilah Mustafa. Baik, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Insya-Allah kita sambung kembali. Tadi kita bicara berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana Sa'ad kecil. Ya, yang mana sifat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia merupakan seorang yang berani dalam menunggang kuda, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga suka bermain dengan busur dan anak panah. Siapa boleh bagi tahu saya apa itu busur? Busur apa busur? Busur itu saya nak tunjuk sikit. Yang ni busur. Okey, ini busur Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas suka bermain dengan busur dan juga anak panah. Ini anak panah. Ini agak bezalah di zaman kita dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mungkin di zaman Rasulullah SAW, anak panah ini ataupun arrow ini dibuat daripada pelepah-pelepah tamar dan sebagainya. Tapi zaman sekarang lain. Walau bagaimanapun kita boleh ajar anak kita untuk bermain panah ini. Merupakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas suka bermain dengan busur dan juga anak panah. Suka bermain busur dan juga anak panah. Ya. Dan dia mahir dalam membuat, bukan saja bermain, bahkan membuat anak panah dan juga buat busur. Bukan itu saja, Sa'ad bin Abi Waqqas juga sering berlatih memanah dan hebat dalam mengendalikan busurnya
dalam apa jua keadaan. Dia hebat dalam bermain panah. Ini kehebatan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, seterusnya kita masuk berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, cara untuk bagaimana dia masuk Islam. Ya. Diceritakan dalam kitab sejarah, satu malam Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Ya, dalam mimpi Sa'ad bin Abi Waqqas itu, dia merasakan dirinya ni lemas. Ya, lemas dalam lautan kegelapan yang sangat tebal. Ya. Lalu beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, cuba berenang untuk menyelamatkan diri dalam lautan tersebut. Dalam mimpi itu. Kemudian dia ternampak cahaya bulan yang menyinar. Ya. Dia terus pergi ke arah cahaya tersebut dalam mimpinya. Ya. Dan dia melihat 3 orang lelaki yang terlebih dahulu mendahuluinya mengikut cahaya itu. Dia nampak 3 orang ada di hadapan dia itu, juga mengikut cahaya yang dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Siapakah lelaki itu? Lelaki itu adalah Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Kemudian apabila Sa'ad bin Abi Waqqas ini terjaga daripada tidur, dia terjaga daripada tidur, kemudian dia menerima berita Muhammad bawa ajaran baru ataupun bawa agama baru, mengajak supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas terus mencari dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia cari jumpa di satu tempat di lorong Jiyad. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat fardu asar. Lalu keluarlah 3 orang, yang mana 3 orang ini yang pernah dilihat sewaktu dalam mimpinya. Siapa itu? Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka ini menjelaskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam. Lalu dengan keyakinan yang ada, Sa'ad bin Abi Waqqas terus memeluk agama Islam. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian apa yang berlaku? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke rumah. Ibunya dapat tahu yang Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengikut ajaran Muhammad, ajaran yang baru, dan tidak mengikut ajaran nenek moyang ibunya. Lalu ibunya marah. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas marah sehingga kan ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini mogok lapar. Tuan-tuan pernah dengar kan peristiwa ni? Dia mogok lapar kerana protes akan tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas menganut ajaran Islam. Sehingga dia bersumpah kalau Sa'ad terus dengan agama Muhammad, maka ibunya tidak akan makan dan minum sehingga ibunya mati. Ini sumpah daripada ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ujian yang besar yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian apa yang ibu bagi tahu? Wahai Sa'ad, engkau akan rasa bersalah seumur hidup. Engkau akan rasa menyesal. Orang akan cerca engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atas perbuatan engkau ini seolah-olah derhaka kepadaku. Ini ujian yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Diuji dengan ibunya sendiri. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi Sa'ad sebagai anak yang soleh, hari-hari dia menyediakan makanan untuk ibu dia. Dia bagi makanan, disediakan minuman dan dia pujuk ibu dia. Pujuk ibu dia supaya makan, supaya minum, tetapi gagal. Hari demi hari mujuk ibu dia, hari demi hari pujuk pun tak mau juga. Sehinggalah ke satu saat, satu ketika, satu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata kepada ibu dia, wahai ibu, sungguh aku ini kasih dan sayang padamu, wahai ibu. Dan aku juga kasih kepada Allah dan Rasul. Ketahuilah, wahai ibuku, sekalipun Tuhan memberikan kamu 1000 nyawa, wahai ibuku. Tuhan bagi kamu 1000 nyawa. Dan nyawa itu melayang sehari demi hari demi hari. Satu persatu nyawa itu melayang depan aku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
aku tidak akan berganjak daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iktikad yang ada pada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Diuji sebegitu rupa. Lalu apa yang berlaku? Maka setelah melihat ketegasan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, si ibu ini mengalah. Ibu ini mengalah, dia akur, dia mengalah. Akhirnya, dia menjamah juga makanan yang disediakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ujian yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehinggalah turun ayat dalam surah Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini di antara peristiwa yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia diuji dengan ibunya. Spiritual dia diuji. Ya. Tapi dengan ujian tersebut, ya, dia melaluinya dengan sabar. Dia melaluinya dengan tenang. Lalu ibunya akur dengan ketegasan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa hikmah kehebatan spiritual dan juga fizikal Sa'ad bin Abi Waqqas? Kita tahu dia hebat, tangkas dalam bermain kuda, hebat dalam memanah. Lalu diuji dengan spiritual. Ibu dia sendiri tolak dia dalam hidup dia. Ketika mana dia menganut agama Islam. Apa sebenarnya hikmah kehebatan itu? Yang pertama, Allah nak sediakan diri Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebagai pejuang Islam bermula daripada kecil lagi. Bermula daripada umur 17 tahun. Dia diuji umur 17 tahun. Dia diuji umur 17 tahun. Kemudian, apa lagi kehebatan spiritual dan fizikal Sa'ad ni? Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat yang pertama tumpah darah kerana Islam. Dia adalah sahabat yang pertama tumpah darah kerana Islam. Berlaku satu peristiwa ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan sahabat lain solat. Maka datang kaum Quraisy mengganggu dan juga mencerca Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan sahabat lain. Dia ganggu orang tengah semayang. Dia ganggu, dia kacau. Allahu Rabbi. Mula-mula bergaduh mulut. Mula-mula bergaduh mulut. Kemudian lama-lama terus pukul-memukul. Sehinggalah akhirnya pukul-memukul itu berlakunya seorang daripada pemuda Quraisy luka dan juga berdarah tubuh dia. Dan itulah yang disebut sebagai darah yang pertama tumpah kerana pertahankan Islam. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Apabila memeluk Islam, bakat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam dunia memanah telah digunakan demi kepentingan Islam, dan beliau pernah didoakan oleh Nabi SAW. Dalam doa Nabi, Ya Allah, tepatkanlah panahannya dan perkenankanlah doanya. Ni dua doa Nabi. Boleh ingat tuan-tuan? Dua doa Nabi. Nabi doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau tepatkanlah panahan dia. Setiap kali dia memanah, tepatkanlah panahan dia. Dan yang kedua, kau perkenankanlah setiap doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Terbukti akan doa Nabi SAW tadi. Yang pertama, tentang panah tadi. Ya. Berlaku dalam peristiwa Perang Uhud. Ketika itu, Nabi SAW menjadi ketua dalam peperangan tersebut. Ya, ketua dalam perang Uhud. Membawa 1,000 orang sahabat. Sampai satu kawasan, 300 sahabat patah balik. 300 sahabat patah balik, tinggal 700.
Sehinggalah sampai di Bukit Uhud, hanya ada 700 sahabat saja. 700 sahabat itu termasuklah Nabi Muhammad dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang menentang Islam ketika itu yang diketahui oleh Abu Sufyan, seramai 3,000 musyrikin Mekah. 3,000 musyrikin Mekah berkumpul di Uhud, Bukit Uhud. Maka berlakulah pertempuran di antara orang Islam dan juga musyrikin Mekah ketika itu. Dan bila mana Rasulullah SAW diserang, Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang akan melindungi Rasulullah SAW dengan panahnya. Beliau menggunakan panahnya untuk menembak musuh yang cuba marah menuju ke Nabi SAW. Hebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada satu pun panahan yang dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu tersasar daripada targetnya. Masya Allah. Sehingga kan Rasulullah SAW melihat kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, lalu Rasulullah SAW memberi semangat kepada Sa'ad bin Waqqas. Wahai Sa'ad, panah wahai Sa'ad. Panah wahai Sa'ad, panahlah. Aku sanggup jadikan ibu bapaku tebusan demi dirimu. Oh, ini sumpah Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu berkaitan dengan doa yang pertama tentang panahan yang tepat. Terbukti pula doa Nabi SAW yang kedua, iaitu doa Sa'ad bin Abi Waqqas dimakbulkan. Ada satu peristiwa tuan-tuan dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berlaku ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini dilantik sebagai gubernur di Kufah. Ketika itu Umar ibn Khattab menjadi khalifah ketika itu, dan dilantik Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah. Maka ketika mana dia dilantik sebagai gubernur di Kufah, satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ini difitnah oleh penduduk Kufah. Fitnah dia macam mana? Sampai satu surat kepada Umar ibn Khattab. Surat itu mengandungi beberapa ayat. Ayat tersebut menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni pemimpin mereka ni. Allahumma salli ala Muhammad. Surat itu dibaca oleh Umar ibn Khattab. Dan dalam surat itu terkandung beberapa kata-kata. Yang pertama, orang Kufah menyatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada masalah tentang 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, la yasiru bisariyah. Bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengajak orang pergi berperang, tapi dia tak ikut serta dalam peperangan tersebut. Dia tak ikut serta. Ini kata-kata oleh orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Surat itu dibaca oleh khalifah ketika itu, iaitu Umar. Dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana ada perang, dia suruh orang pergi tapi dia tak ikut. La yasiru bisariyah. Yang kedua, wala yaqsimu bisawiyah. Dia fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, wala yaqsimu bisawiyah. Bila mana berlaku peperangan, harta ghanimah dia tak bagi secara adil. Harta ghanimah, harta rampasan perang, Sa'ad bin Abi Waqqas tak bagi sama adil. Dia bagi orang-orang dia je. Ini fitnah yang dilemparkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, dalam kandungan surat tersebut, wala ya'dilu fil qadiyah. Fitnah tersebut yang ketiga, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia tidak adil dalam memberi hukuman kepada rakyat dia. Ni 3 benda yang difitnahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam surat tersebut. Bila Umar melihat surat tersebut, dia panggil Sa'ad. Sa'ad, mari datang bertemu aku. Dia kata, betul ke ni? Kamu ada masalah ni dalam 3 perkara tersebut. Lalu Sa'ad pun bagi tahu, tidak. Ini semua fitnah. Ini semua fitnah. Lalu
Umar Ibn Khattab, ya, mengarahkan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan beberapa orang pegawai dia untuk pergi ke penduduk Kufah. Pergi ke penduduk Kufah dan bertanya sendiri tentang penduduk Kufah, apa pandangan kamu tentang Sa'ad. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan pegawai-pegawai tadi pergi ke setiap masjid bertanya kepada rakyat dia sendiri. Sampai di satu masjid bertanya kepada jemaah masjid tersebut, apa pendapat kamu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Lalu penduduk di kawasan masjid tersebut, Sa'ad dia kata macam ni, bagus. Okeylah. Sampai di masjid yang seterusnya. Pergi masjid yang kedua, tanya macam mana pendapat kamu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Lalu orang kampung di kawasan tersebut bagi tahu, Sa'ad pemimpin yang hebat. Dia hebat. Kemudian sehinggalah disampai satu tempat di lokasi yang agak jauh sedikit, iaitu disebutkan dalam kitab ini di masjid Bani Absin. Sampai di satu masjid iaitu li Bani Absin. Kemudian bila sampai di masjid Bani Absin ini, Sa'ad pun bertanya kepada penduduk di kawasan tersebut. Ya sahibi, wahai sahabatku, apa pendapat kamu tentang pemimpin kita yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas? Faqama rajulun minhum. Maka bila Sa'ad pun bertanya tentang soalan itu, bangun seorang lelaki. Bangun seorang lelaki. Dia kata apa? Untuk pengetahuan tuan, Sa'ad ini orang yang celaka. Dia kurang macam itulah bahasa kasarnya. Apa fitnah dia? Yang bangun ini menyatakan, siapa dia yang bangun ini? Yang bangun ini adalah Usamah ibnu Qatadah. Usamah ibnu Qatadah, dia bangun, dia kata Sa'ad ini ada masalah. Apa masalah dia? Tu yang ditulis surat tadilah. Iaitu la yasiru bisariyah. Iaitu ketika mana dia mengendalikan peperangan, dia tak ikut serta. Dia suruh orang pergi tapi dia tak pergi. Yang kedua disebut wala yaqsimu bisawiyah. Ni dia cakap depan-depan Sa'ad, dia tak tahu yang depan tu Sa'ad. Dia tak tahu yang dicakap tu, yang dia marah tu depan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata wala yaqsimu bisawiyah. Dia kata Sa'ad ini masalah dia, bila mana ada peperangan harta ghanimah, dia tak bagi sama adil. Dia bagi geng-geng dia je. Dan yang ketiga, kata Usamah bin Qatadah ini, wala ya'dilu fil qadiyah. Dan bila mana dia memberi hukuman tersebut tidak adil. Dia bercakap depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupanya dia tak kenal Sa'ad bin Waqqas. Dia main fitnah je. Lalu apa kata Sa'ad? Qala Sa'dun, amma wallahi la ad'uwanna bisalasin. Apa kata Sa'ad? Adapun aku bersumpah dengan nama Allah, dan aku berdoa dengan 3 perkara tersebut. Kau bagi aku 3 perkara, aku doa kepada kau 3 perkara. Apa yang Sa'ad doakan kepada Usamah bin Qatadah? Yang pertama, Allahumma in kana abduka haza kadhiban. Kalau sekiranya lelaki ni, dia bangun, dia cakap ini atas dasar dia berdusta, dia menipu. Ataupun riaan, ataupun dia bermuka-muka riak. Wasum'an. Wasum'atan, ataupun dia rasa sum'ah. Macam nak nama lah, macam tu. Maka aku minta 3 perkara. Yang pertama, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fa'atil umrah. Doa yang pertama, Sa'ad minta kepada Allah Ta'ala, fa'atil umrah. Panjangkan umur dia. Ni doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, panjangkan umur dia. Doa yang pertama. Sa'ad minta 3 doa. Yang pertama, panjangkan umur dia. Yang kedua, wa'atil faqrah. Doa yang kedua, panjangkan
umur dia dalam kemiskinan. Dan yang ketiga, wa'aridhu lil fitan. Dan hadapkan dia dalam fitnah sepanjang hidup dia. Ini 3 doa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Usamah bin Qatadah atas fitnah yang dilakukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dalam hadis ini menyebutkan bahawasanya Abdul Malik bin Umar yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir bin Samurah berkata, saya sendiri telah melihat orang itu demikian tuanya sehingga keningnya hampir menutupi matanya, dan ia selalu duduk di tepi jalan untuk mengganggu gadis-gadis yang lalu lintas di kawasan itu. Bila ditanya, kenapa kau jadi macam ni? Tua bangka. Tua bangka lah macam tu. Maksudnya umur dia lanjut, sampai kening dah, jatuh sampai ke mata ni. Kemudian duduk tepi jalan, duduk kacau perempuan. Bila ditanya, kenapa Usamah bin Qatadah ni jadi macam ni? Lalu dia kata apa? Aku dah terkena doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini ataupun daripada ketokohan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang pertama, berbakti kepada ibu dan bapa suatu kewajipan. Walaupun ibu bapa kita berlainan fahaman dan agama. Ini dibuktikan oleh ketokohan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian daripada ibunya sendiri yang menolak ajaran daripada Nabi SAW, sehingga ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini mogok lapar atas perbuatan Sa'ad menganut agama Islam. Walau bagaimanapun, Sa'ad bin Abi Waqqas terus berbakti kepada ibu dia. Ini satu contoh yang sangat luar biasa. Walaupun ibu ini, seorang ibu beragama selain daripada agama Islam, kita sebagai umat Islam ataupun orang Islam wajib berbakti kepada mereka. Dan kita sampaikan dakwah kita untuk mengajak orang lain ke arah Islam. Yang kedua, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berapa ramai orang di kalangan kita ini yang kadang-kadang tak melihat perkara ini adalah satu perkara yang besar. Sebab orang yang dizalimi ini, seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia dizalimi sehingga dia diletakkan jawatan dia oleh Umar ibn Khattab. Lalu fitnah demi fitnah yang sampai kepada dia, sehingga kan fitnah tersebut memakan diri kepada orang yang fitnah tadi. Nak bagi tahunya, hati-hati dengan doa yang orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, siasat dulu sebelum sebarkan. Macam Usamah bin Qatadah ni, dia tak kenal pun Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak kenal, dia tak pernah jumpa pun. Tapi dia nak buat fitnah. Dia seronok buat fitnah. Kan? Kita tak kenal siapa-siapa, jangan kita buat fitnah. Kita tak kenal sesuatu perkara, jangan kita nak share. Benda yang baik tak apa kita share. Ni kuliah malam ni kita share tak apa, benda yang baik. Tapi benda yang kita tak tahu di mana sumber dia, di mana sumber kekuatannya, janganlah kita nak share. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, maka selidik dulu, periksa dulu dengan teliti. Jangan duk share ataupun jangan duk nak kongsi-kongsi benda yang bukan-bukan. Mudah-mudahan dengan peristiwa pada malam ini memberi manfaat untuk diri saya dan kepada tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah esok tuan-tuan akan bersama dengan Puas Ustaz Afif Amran dalam siri episod yang ke-23. Siri episod yang ke-23 bersama dengan Puas Ustaz Afif Amran.
Jadi sebelum mengakhiri kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada malam ini, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada negara Malaysia ini dengan ketenangan, kebaikan, kesihatan kepada seluruh warga Malaysia ini, ataupun seluruh rakyat Malaysia ini yang sekarang ini sedang menghadapi ujian yang besar, iaitu COVID-19. Jadi marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan malam ini Allah Ta'ala makbulkan doa-doa kita semua, insya-Allah. Walaupun kita berada dalam suasana ataupun kuliah online ini, sebenarnya tak menjadi masalah untuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika pada hari dan saat ini, ya Allah, ada di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, maka Engkau angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, kerana hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ketika ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, ya Allah, Engkau permudahkanlah rezekinya, ya Allah, kerana Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika pada saat dan ketika ini, ya Allah, ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih, ya Allah, susah dan bersedih menerima dan menghadapi ujian-ujian-Mu, ya Allah, maka Engkau kuatkanlah bagi mereka, ya Allah, untuk menempuh dan juga bertahan, juga bersabar, ya Allah. Dan hiburkanlah hati-hati mereka, ya Allah, dengan penuh kurniaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang baru kehilangan orang yang tersayang, ya Allah, maka Engkau kunyakanlah sifat redha dan sabar kepada dia, ya Allah. Kau gantikanlah dengan yang lebih baik, ya Allah, dari sebagaimana janji-Mu, ya Allah. Kau tempatkanlah roh-roh arwah di tempat yang terpuji di taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kekhilafan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa ahli keluarga kami, ya Allah, dosa sanak saudara kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa rakan-rakan kami, ya Allah, dosa jiran-jiran kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah maha pengampun dan maha pengasih. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.